ni lah kumpulan yang pertama. Siapa dia yang akan cakap ni? Soalan Faiz. nombor 1. Okay, Faiz. Okay, so kalau kita tengok soalan ni table 1 Table 1, you are given a few atoms. And some of the atoms have same number of proton and some of the atoms have different number of proton. Okay. Bila kita tengok diagram ni table ni, if the number of proton is different, meaning that the type of element also different. Boleh faham So kalau macam WX kan, W dengan X tu dia 5 dengan 6 proton dia. Maksudnya dia elemen yang berbeza. Tapi kalau Y dengan Z, proton dia sama, bermaksud dia adalah elemen yang sama. Okay. So untuk soalan A, what is the meaning of nucleon number? Okay, Faiz, apa jawapannya? Nucleon number is the total number of proton and neutron in the nucleus of each atom. Okay, so total number Okay, total number of proton, okay, and neutron. Okay. In nucleus lagi? Of each atom. Okay, of an atom lah ataupun of each atom Okay, so yang seterusnya soalan nombor B what is nucleon number? Of atom Z. Berapa? 17. Berapa? 17. 17. 17. Macam mana nak tahu? Ialah 8 tambah 9 akan dapatlah 17 iaitu proton tambah neutron. Okay. So soalan C, write the symbol of W in the form of AZX. Okay, jadi apa dia punya ni? Kamu bacakan dia punya tu. Jawapannya 11 atas, 5 kat bawah. Okay. Lepas tu W. Okay, yang ni betul So kalau jawab macam ni salah. Yang ni betul, tapi kalau kamu buat macam ni ni salah. Okay, make sure dia di sebelah kiri nombor tu. Okay, ataupun kamu buat macam ni terbalik. 5 atas, 11 bawah. Ini pun salah. Okay. Okay, jadi next yang seterusnya soalan D1 based on table 1, which atom are isotopes? Okay, which atom are isotopes? Atom Y dan atom Z. Y and Z. Okay. Yang ni. Alright. So kalau tak melibatkan explanation, tak perlu atom pun tak apa. Y and Z cukup. Tapi kalau kena explain kan, melibatkan explanation, kena ada perkataan atom. Okay. Okay, so next, phosphorus 32 is an example of isotope. State the use of the isotopes. Okay, yang ni kamu kena hafal lah. Okay. Okay, apa dia? Berikan satu. To study the metabolism of a plant. Okay, study metabolism of a plant. Of a plant. Okay, ataupun jawapan saya, ni daripada jawapan skema jawapan lah. To detect the rate of absorption. Okay. Of apa ni? Phosphate fertilizer. Fertilizer. Okay, in plant Okay. Okay, so next. Yang seterusnya soalan nombor 2 Jadi soalan nombor 2 ni adalah daripada siapa ni? Kumpulan mana? Taqiyuddin, Isfahan dan juga Muzammil. Ada ke? Ya, saya. Ada, saya Taqiyuddin. Okay, Taqiyuddin Okay, so kita tengok diagram ini. Kalau kamu tengok diagram ni ada botol ada botol and then dia beritahu ni adalah polimer. Polimer dia
Okay, so polymer X. Alright, so yang pertama sekali, okay, dah sudah tentulah soalan ini dia bertanyakan tentang polymer. Okay, so polymer are made up from a monomer. Okay, made up from monomer. So what is the meaning of polymer? Apa dia? A polymer is a long chain molecule that is made from a combination of many repeating basic units. Okay, good. Okay, betul lah. Okay, so polymer so polymer is a long chain molecule. Masih kan ada perkataan ini long chain molecule, and then kena explain pula. Okay, that is made from combination dan kena ada perkataan ni of many repeating unit. Many repeating unit. Basic unit. Ataupun repeating unit lah. Okay. Combination of macam nombor satu je. Okay. Alright. So soalan seterusnya, soalan B. State the name of the basic unit that form polymer X. Okay, apa dia? Dia nak nama basic unit tu. Saya jawab etin. Okay, kamu jawab etin E. Okay, etin. Okay, etin. Okay, kenapa etin? Sebab dalam gambar tu tidak bagi contoh gambar polimer. Lepas tu polimer tu dia rujuk kepada polyetin. Okay, good. Tengok ini polimer. Polimer ni bermaksud dia dah combine dengan dengan another monomer lah. Monomer combine dengan monomer. So bila dia combine dengan monomer, bila dia tidak combine dengan another monomer, so nampak tak yang belah kanan ni? Yang belah kanan ni dia tak ada nak combine dengan sesiapa. Okay. Ni yang belah kanan ni sebenarnya dia macam ni. Dia ada dua elektron ni kan? Ada dua elektron. So elektron ini dia akan pergi dekat tengah-tengah balik. So dia akan jadi macam ni. Ni kalau monomer So monomer begini. Nampak? Begini. Okay, ni adalah monomer. Okay. So kenapa etin? Sebab dia ada double bond sebab tu nama dia etin. Okay. Lagi next. Draw the structural formula. Okay, nak draw, kamu tak boleh nak draw kan? Saya lah tolong draw kan so kalau etin, ada berapa karbon? Ada 2 karbon lah. Okay, etin ada 2 karbon, double bond, and then ada hidrogen di atas dan bawah dia. So diagram tu tak kisahlah kamu, dia mesti dah dalam bentuk structural formula lah. Okay, ni nama dia structural formula. Okay. Kalau buat macam ni salah. Okay, kamu buat H2C. Tak boleh dia mesti structural. Okay, yang ni baru betul. Alright, so seterusnya, state two other uses of polymer X in daily life. Okay, apa dia? Plastic bag and plastic bottle. Okay, so plastic bag. Ni logik lah. Okay, plastic bag. Okay, ataupun apa-apa yang plastik lah, plastik container Okay, okay, kalau skema jawapan ni lah, plastik container. Okay. Alright. So soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Okay. So diagram 3 shows a chemical formula for one of the substance contained in a detergent. Okay. So dalam detergent ni dia dah bagi tahu dah apakah dia punya formula dia bila kamu baca dekat ingredient dia kan, dia sebutlah nama-nama chemical dalam tu yang kamu pun tak pernah dengar. Okay.
And then biasanya nama chemical tu kadang-kadang dia tulis, dia masukkan sekali dia punya chemical formula dia apa. Okay. Alright. So daripada sini, okay, so sebelum tu lah, sebelum kita proceed to the lagi details, okay, give the meaning of chemical formula. Okay, so soalan nombor 3 ni siapa? Soalan nombor 3. Lutfi, Hamzah, Amir Hamzah, Zafran, Muhammad Nuaim. Siapa yang akan cakap ni? Haziq Lutfi. Okay, Haziq Lutfi Okay, so bacakanlah. What is the meaning of chemical formula? Meaning of chemical formula is the representation of a chemical substance using alphabet to represent the atom and subscript number, show the number of each type of atom found in the elementary entities of the substance. Okay. Ambil mana tu masa tu? Buku teks. Buku teks, okay, good. So kalau definition, buku teks paling tepat lah. Okay. So a representation, okay, of chemical substance, okay, using alphabet, okay, to represent the atoms and subscript, okay, number to show the number of each type of atom. Okay. So apa? Subscript tu kena tahulah, subscript tu ni nombor kecil-kecil ni, subscript ni. Okay. Kalau yang nombor besar kat belah kiri ni berapa? Kalau ada 2, tu kita panggil apa? Tu coefficient number kalau buat chemical equation lah. Ini coefficient number. Okay. Subscript tu yang nombor kecil-kecil tu. Okay. So next, based on diagram 3, write the empirical formula for the structure. Jadi empirical formula ni dia simple ratio lah for the whole number of element ni. Okay. Jadi kamu kena tengok dia punya subscript number dia tu and then permudahkan. So apa dia? Tolong bacakan jawapannya. C5 H8 O2 N. Okay, good. So C5 H8 O2 N. Yang ni kira soalan percuma je ni, senang sangat soalan ni, tolong jangan salah soalan macam ni. Okay, so soalan B. Okay, write the chemical equation for the process of preparing washing soda. Jadi dalam ni dia dah explain lah. Washing soda is a chemical compound that can be used to remove stubborn chains from clothes and is an essential component in most homemade laundry detergent. So washing soda or sodium carbonate, nampak tak dia dah bagi tahu dah nama formula dia. Can be prepared by heating sodium bicarbonate. Okay, so when sodium bicarbonate is heated, sodium carbonate, carbon dioxide and water are formed. So sebenarnya keluar dia dekat sini. Sodium bicarbonate, carbon dioxide and water. Cikgu saya sodium bicarbonate tak tahu formula dia apa. Tak apa, soalan dah bagi. Tapi kalau sodium carbonate, carbon dioxide dan juga water, pelajar kena tahulah. Sebab itu kita dah belajar banyak kali dalam silibus kita. Okey, jadi tolong bacakan apakah chemical formulanya. Chemical equation. Tolong bacakan jawapannya. Boleh buat tu. Boleh je. Apa dia? Chemical equation 2 NaHCO2
2 sama 2 NaHCO3 betul? Tambah O2. Tambah O2. Okey, lagi? Tu Hasil dia? anak-anak Hmm. Na2 Okey. CO3 CO3 tambah tambah CO2 tambah H2O. CO2 H2O. Dah balance ke tu? Dah. Ya. 3, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. Tak sama pun. Oksigen tak sama. Okay. So yang kamu buat sekarang ni yang ini adalah combustion. So kalau combustion salah. Okay, jadi pelajar selalunya dia keliru dekat sini write the chemical equation for the process preparing washing soda. Nampak tak dia kata heated? Heated ni maksudnya dia bukannya burning tolong ingat tu. Dia not combustion. Kalau combustion maksudnya kena tambah oksigen. Kalau heating tak perlu tambah oksigen. Heating tak perlu tambah oksigen. Tapi kalau pembakaran kena tambah oksigen. Jadi sebenarnya kamu punya formula ni kena perbetulkan dia, iaitu 2 NaHCO3 produce. Yang lain semua betul lah. Buang oksigen je. Okay. H2O. Okay. So formula betul, chemical equation balance, dapat 2 markah. Alright. Okay. So yang ini soalan nombor 2. Okay. If 0.2 mole sodium bicarbonate is heated, what is the mass of washing soda produced? Okay. Jadi soalan ini dia ada 3 step. Step yang pertama adalah find apa ni? Find mole of yang diberi maklumat. Siapa maklumat yang dibagi kat dalam tu? Sodium bicarbonate. So NaHCO3. Berapakah mol dia? Step yang nombor 2 ialah buat mole ratio. Dan step nombor 3 ialah cari jawapan daripada soalan. So soalan tanya mass sodium carbonate. Okay. Alright So saya nak tanya lah, just bagi tahu je berapakah. Okay, tak perlu lah Untuk step nombor 1, mol tu tak perlu kira. Kenapa tak perlu kira? Sebab soalan dah bagi. Ini dia jadi bernasib baiklah tak perlu kira. Sebab tu markah dia 2. Kalau tak soalan macam ni markah dia 3 selalunya Okay. So mole ratio, boleh tak tolong bacakan untuk saya apakah mole ratio? Ratio 0.1. Ratio ni dia mestilah apa, tu apa? Apa ni? Sodium bicarbonate 0.2. Sodium carbonate 0.1. Okey. Tak lengkap lagi tu. Dia kena ada, dia mesti macam ni. 10 5. Contohnya kan. Ini RM RM10 sama dengan RM RM5. Contohnya macam itulah. Tu ratio. Okey. Kamu punya tu betul dah, tapi tu ada satu lagi ayat. 0.2 mol pada 0.1 mol. Okey, betul. Okey, dia macam ni lah. Saya tambah sikit. Yang pertama daripada equation. Okey, maksudnya adalah 2 mol NaHCO3, okay, produce 1 mol Na2CO3. Nampak Okay, yang kedua 0.2 mol NaHCO3 produce 0.1 mol, betul? Mol Na2CO3. Jawapan kamu tadi yang ni betul, saya terimalah. Cuma saya tak nak pelajar biasa kan buat macam tu. Buat dua-dua sekali.
buat je dua sekali. Maksudnya yang pertama ambil daripada chemical equation yang atas ni Ini adalah from chemical equation. Yang ni from calculation. Yang kamu kira. Okay. So tapi yang ni tak perlu nak kira lah sebab soalan dah bagi yang ni, betul? Tu je. So ratio ni biasanya dia mesti kena ada dua ayat lah sebab kita buat comparison. Okay. Contohnya macam tu lah. Kan? Contohlah 2 nisbah 1. Kalau saya ada RM10, maksudnya kamu ada berapa ringgit? Kamu ada RM5. Macam tu lah. Nampak tak? Tu ratio. Dia mesti kena ada perbandingan dua situasi. Tapi sebenarnya kalau dalam skema jawapan kamu tadi dah betul, tapi saya tak nak biasakan buat macam tu. Okay, next. Mass of sodium carbonate. Apakah jawapan dia? 10.6 gram. Okay, good. 10.6 Jadi kalau calculation seleloknya tunjuklah, maksudnya 0.1 darab 106 dapat 10.6 gram. Ini satu markah. Okey, satu lagi dan kalau pelajar buat macam ni pun boleh dapat betul. 0.1 darab 106 tapi dia buat kurungan ada gram dekat sini. Yang ni dapat juga markah. Nampak tak? Okey. Kalau yang ni tak ada markah. Yang ini tak ada markah lagi sebab tak ada unit. Okey, tapi kalau yang ni dapat markah, satu markah okey. So pengajarannya di sini ialah seelok-eloknya bila kamu buat calculation, kamu buat tutup kurungan terus dengan formula akhir dia. Macam ni dia tanya pasal mass kan, gram. Semasa buat calculation tu, sebab ada setengah pelajar kadang bila dia buat calculation dia buat macam ni 0.1 gram, 0.1 mol darab dengan 106. Okey. Kalau macam ni tak digalakkan lah buat macam ni. Kan, sebab tak dapat markah. Seeloknya buat terus calculation dan buat terus formula unit akhir dia apa. So at least kalau kamu punya jawapan akhir tu salah, boleh saya ambil markah yang ni. Okay. Alright, so soalan seterusnya soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 4. Kita ada 8 soalan kan? Okay. So yang ni siapa Pelajar perempuan kot? Saya. Lailatul Najwa dan juga Umairah. Siapa yang akan cakap ni? Saya Umairah. Umairah. Okey, Umairah. Okey, sebelum tu kita cerita sikitlah tentang soalan ni. Okey. Table 4 shows the physical properties of substance of two elements of group 17. Okey, dia cerita pasal group 17 So bila kamu baca soalan, kamu dah kena agak dah. Soalan ni berkenaan dengan apa? Okey, ni pasal group 17 Okey, so dalam group 17 ni dia buat comparison dengan dia punya melting point dan juga physical state dia lah. Jadi kalau group 17 ni, when going down the group, dia from gas dia akan jadi liquid and then from liquid dia akan jadi solid. Okay. So gas ni melting point rendah dan bila jadi liquid melting point dia bertambah sikit dan bila jadi solid melting point dia jadi tinggi. Okay. Senang je. Objek yang wujud sebagai solid ni maksudnya melting point dia tinggi sebab dia susah nak jadi gas. Okay. Okey, tapi kalau kalau substance ini substance that exists as gas bermaksud melting point dia rendah. Kenapa rendah? Sebab tak perlu panaskan pun dia dah jadi gas. Boleh faham tak? Okey. Sebab macam air kan, air kamu panaskan dia akan vaporize, dia akan jadi water vapor. Dipanaskan. Tapi kalau klorin ni tak perlu panaskan, dia dah memang wujud sebagai gas. Maksudnya dia punya melting point dia memang rendah. Okey. Okey, so soalan A1, explain how does atom group 17 element form an ion that has a stable electron arrangement. Apa jawapan dia? Jawapan dia, atom accept one electron. Okey, good. Okay. Tepat sekali Okey, atom accept one electron. Okey, good. So yang seterusnya, compare the boiling point of fluorine and bromine. Buat perbandingan. Ada 3 markah bermaksud ada 3 point Okey, apa dia yang pertama?
Okey, apa dia ayatnya? Cuba bacakan. Melting point of chlorine is less than melting point of bromine. Lepas tu, size of chlorine molecule is smaller compared to the size of bromine molecule. Okey. Lepas tu, less heat energy is required in order to overcome the intermolecular forces between the molecules. Okey alright. So pelajar jangan keliru dengan rate of reaction. Kadang pelajar keliru dengan rate of reaction. Okey, ni adalah pasal melting point. So bila melting point, okey, ataupun boiling point, pelajar mesti kena cerita tentang dia punya force of attraction. Okey. Force of attraction ataupun nama lain dia adalah intermolecular force ataupun nama lainnya adalah van der Waals force force. So melting point ni apa? Melting point ini dia adalah attraction antara chlorine gas dengan chlorine gas yang lain. Macam ni lah. Okay. Macam ni. Okay. So attraction antara molekul ini namanya adalah intermolecular force. Okay. Atau nama lain dia adalah van der Waals force. Okay. Sebab tu nama intermolecular. Dia hubungan antara molekul dengan molekul. Okay. So kalau intermolecular force ni lebih lemah, dia akan jadi sebagai gas lah Okay, so apa ayat dia pertama dah nama pun melting point, buat comparison melting point. Okay. So melting point of chlorine, okay, less than bromine. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kena cerita tentang size of chlorine molecule. Kat sini kan ada lah molekul, bukan atom ini molekul. Molecule is smaller than bromine molecule. Okay. Kalau malas nak tulis nama panjang, buat BR2. Okay, and then less heat energy required ataupun needed to overcome the apa tadi, intermolecular force intermolecular force between molekul. Molekul ni kena betul. Kamu sebut je atom, salah. Okay. Alright. Okay, jadi seterusnya soalan nombor 3. The position of fluorine is above chlorine. Okay. What is the physical state? Ingat, physical state. Physical state ni bermaksud dia tanya pasal gas, liquid ataupun solid. Jangan jawab tu atom, molekul ataupun ion. Okay, sebab memang ada pelajar yang satu terkeliru dia tanya physical state, pelajar pun pergi jawab molekul. Salah. Jadi jawapan dia apa? Umairah? Jawapan dia gas. Okay, gas. Okay, ini senanglah. Kalau klorin dah gas, maksudnya fluorine atas dia kan lagi lemah lah dia punya melting point, so dia wujud sebagai gas. Okay. Okay, dan seterusnya masih lagi soalan yang sama Okay, manganese is used to make a coloured glass windows. Okay. Kalau kamu pernah tengok lah, selalu kalau kat mana jumpa ni kat gereja kat mana dah yang tingkap warna-warni Okay, and then state the name of group for manganese in periodic table of element. Okay, state the name of group of manganese.
Okey, apakah nama grup untuk manganese? Jawapan dia transition element. Okey, good. Transition element elements ataupun transition metal, either one. Okey, dua-dua kita terima lah. Okey, so dia bukan group 1, dia bukan group 3 ke apa kan, kita concludekan dia sekali sebagai transition element, okey, ataupun transition metal. Okey. Okay, so next, beside the four main compounds, another special characteristic for the element of the group state in 4A1. Okay, so untuk transition metal ataupun transition element, dia ada 4 special characteristic. Satu dah sebut. Okay, lagi 3 apa? Apa dia? Yang pertama dia act as catalyst. Okay, act as catalyst. Lagi? Itu yang kedua, have more than one oxidation number. Okay, lagi? Lepas tu yang ketiga, can form complex form. Okay, good. Have more than one oxidation number. Okay. Satu lagi, they can form complex. Form complex ion. Okay. So ada 4. Itu pelajar memang kena ingat lah. Right. So sebut pasal katalis, kamu kena ingat lain elemen lain dia punya chemical reaction yang dia terlibat lah. Okay. Okay, so yang seterusnya soalan nombor 5. So soalan nombor 5 ni siapa Anissa, Najla, Farisha, Irwayu, Rania. Okay, siapa yang volunteer untuk bacakan jawapan? Saya, cikgu. Siapa tu? Anissa. Okay, tolong bacakan. What is the meaning of proton? The number of proton. Okay. Tu lah jawapan dia. The number of protons in the nucleus of an atom. Okay, number of proton The number of proton. Lagi apa dia? In the nucleus of an atom. Okay. Nucleus in an atom. Okay. So jawapannya ni number of proton kena ada, dah kena bagi tahu dalam atom. Okay. Sebab apa kadang pelajar sebut the number of proton. Dia bergantung lah. Kadang-kadang pemeriksa kata salah. Tapi nak selamat, an atom tu kena ada. Okay. Lagi yang seterusnya, state the proton number of atom X. Senang sangat ni. Jawapan depan mata je. 6. Okay. 6. 6. Okay. Senang je. Yang lebih kecil, smaller adalah proton. Yang lebih besar dia adalah nukleon. Okay. Bukan neutron Dia adalah nukleon. Okay, so determine the number of neutron of an atom. Apa dia? 12. Okay. 12. 12, okay, good. 12 number of neutron. Neutron, determine the number of neutron. Okay. Salah 12. Kalau dah tambah, betul ke 12? Determine the number of neutron. Oh, Y. Yalah, saya tengok X. Okay, betul lah. Okay, saya tengok X Okay, betul lah. Y12 lah. Macam mana nak tahu? Ni lah. 23 tolak 11. Alah, mata saya duk tengok yang X pula. Dapatlah 12. Okay, betul.
Okay, so seterusnya atom Y react with atom Z to form compound L. Okay, draw the electron arrangement for compound L. Jadi ni saya lukis lah. Okay, jadi yang ini dikata atom Y react dengan Z. So kamu kena tengok dulu lah Y dengan Z. Yang terlebih dahulu apa pelajar perlu buat ialah tuliskan dahulu dia punya electron arrangement dia berapa. So ini 281, yang ni 287. So kita tahu valence elektron dia 1, so dia adalah metal. Manakala Z non metal. So bila metal combine dengan non metal, dia adalah ionic compound. So ionic compound bermaksud Y dia kena donate satu elektron, so dia akan jadi 28. Manakala Z dia akan gain 1 elektron, so dia akan jadi 28 juga, nampak baru kita buat dia punya diagram dia. So Y 28 pula, 288 lah. 288 sebab dia terima. Okay, jadi Y 28 make sure cation di sebelah kiri. Cation di sebelah kiri, anion di sebelah kanan. So Y 1, 2. Okay. Terpulang lah, nak buat bulat-bulat boleh, nak buat pangkah pun boleh. Okay. Kalau saya suka bezakan lah. So Z ada 3 shell, 1, 2, 3 kalau saya suka buat pangkah. Okay. Make sure ada nukleus macam ni lah. Okay. So yang ni, okay, itu dia jawapan Okay, yang ni dapat 2 markah. Dekat mana 2 markah tu? Yang pertama dia mesti correct number of shell occupied with electron. Okay. Nombor 2 mesti kena ada charge. Okay. Alright. So kadang-kadang pelajar dia dah betul tapi shell dia terkurang satu. So soalan yang seterusnya, soalan E. Okay, masih lagi Umaira. Okay, so compare the melting point of compound XZ4 with melting point of compound L. So kita identify dahulu. Okay, XZ4 ni apa? Ionic ke covalent? Yang ni adalah covalent. Kan? Yang L yang kita lukis tadi dia adalah ionic compound. Okay, so apa jawapan dia? E1. Melting point of compound XZ4 is lower than compound L. Okay, so melting point of XZ4 is lower than compound L. Okay, correct. Dapat 1 markah. And then seterusnya soalan E2. Explain your answer. Okay, cuba explain apa dia. Ingat balik kalau Compound XZ4. Okay. Compound XZ4 is a covalent compound, while compound L is an ionic compound. Lepas tu compound XZ4 have weak van der Waals force, while compound L have strong electrostatic force. Okay, yang tu 1 markah. Okay, lagi. Lepas tu thus less heat energy is needed to overcome the weak van der Waals force. Okay, dapat markah yang kedua. Okay, good, terima kasih. Okay, jadi untuk soalan ini sama juga macam soalan yang sebelum ni tadi kan. So kalau melting point ni kena ada apa? Melting point ni yang pertama cerita dulu pasal dia punya force of attraction. Okay, mesti kena cerita pasal force of attraction ataupun intermolecular force lah. Intermolecular force ataupun van der Waals force. Okay.
So sekarang ni yang pertama buat comparison dahulu dia punya filtration lah. Okay. So apa ni? Molekul XZ4 have weak apa? Menyatakan weak force of attraction ataupun weak intermolecular force ataupun buat nama penuh lah van der Waals force. Okay, while compound L have strong electrostatic force. Okay. Cerita pasal force of attraction dia dahulu. Okay, tu yang pertama. Okay, so point yang kedua. Okay, less heat energy required to overcome the intermolecular force. Okay, between molekul apa tadi? XZ4. Okay. Right. So mesti kena cerita pasal dia punya force of attraction. Okay, bagi tahulah XZ tu siapa dan juga compound L tu dia adalah strong electrostatic force Okay, and then bagi tahu heat energy required, less ataupun more. Okay. Okay, so yang soalan yang seterusnya tengah loading saya punya ni. Okay, soalan nombor 6. Okay, nombor 6. Okay, kumpulan yang seterusnya tu Khairunisa, Ainun Najihah, Nur Insyirah. Okay, dah bersedia ke belum? Dah cikgu. Okay, siapa tu? Siapa yang akan cakap ni? Insyirah. Insyirah. Okay. Okay. So kita tengok soalan. Table 6 shows the information for two set of experiment to investigate factor. Okay, gariskan factor affecting the rate of reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. Kita cari factor So kalau kita tengok kat dalam ni, okay, set 2 pakai chip, set yang pertama pakai powder. Okay, tapi yang lain kalau kita tengok dekat sini hydrochloric acid dia sama. Okay, hydrochloric acid dia sama 40 cm3 and concentration dia pun sama 0.5 mol per decimeter cube Okay, so yang pertama sekali adalah okay, ni selalu ditanya lah what is the meaning of rate of reaction. Okay, tolong bacakan apa jawapan dia. Apa dia rate of reaction? The meaning of rate of reaction is the change in quantity of a reactant or a product per unit time. Okay, the change in quantity of reactant or product, okay, per unit time Okay. Okay, question dulu. Okay, so next soalan seterusnya B1, name the gas produced. Jadi untuk tahu name the gas produced, kita pergi ambil nak tahu name the gas produced, pelajar kena buat yang nombor 2 tu dulu sepatutnya. Okay, bukan. Yang nombor 2. Okay, jadi tolong bacakan dahulu yang nombor 2 baru kita jawab yang nombor 1. Apa dia? Chemical equation tu, tolong bacakan. Sekejap. Sini. Turun. Name the gas produced.
carbon dioxide. Okay. Okey. Sorry lah bagi anak makan. Okey, apa tadi? Tolong sambung. Chemical equation, tolong bacakan. Cikgu soalan B2 ke? B2. Baru kita boleh jawab yang B1. Okey. CaCO3 tambah CaCO3. Okey, tambah 2HCl. Lepas tu arrow. Produk dia CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Tambah CO2. Okey. So apa gas yang terhasil? Carbon dioxide. Okey. Carbon dioxide ini salah lah. So carbon dioxide baru betul. Okey, sebab soalan suruh name So kalau soalan suruh name kena bagi tahu nama penuh lah. Kalau kamu bagi tahu formula, salah. Okey. And then dalam ni sudah tentulah carbon dioxide yang gas kan, water bukan gas, water liquid. Okey. Okey. So betul yang ini dapat 2 markah, betul yang atas dapat 1 markah. Okey, lagi. Okey, ni apa ni? Calculate the maximum volume of gas released at room condition. Okey, jadi yang ni ada 3 markah, bermaksud ada 3 jawapan dekat situ. Apa dia yang pertama untuk jawab soalan macam ni, pelajar seelok-eloknya tulis semula balance chemical equation. Tulis je balik. So kalsium tadi, kalsium karbonat tambah 2HCl dapat kalsium chloride, dapat carbon dioxide, dapat water H2O. Okey. So yang ini, apa yang pelajar perlu cari adalah pertama cari mol. Mol siapa yang dah diberi maklumat. So kalau kita tengok dekat table table dekat atas, maklumat yang diberi ialah mol siapa nak kena cari. So kamu boleh cari mol HCl lah. Okey, kamu boleh cari mol HCl sebab dia dah beritahu dah volume dengan molarity dia berapa. Jadi cari mol HCl sebab ini boleh cari. Okey. Dia macam ni lah turutan dia. HCl, cari mol dia berapa. And then dia suruh cari apa ni? Volume siapa ni? Kita kan volume gas yang terbebas. Okey, jadi cari mol carbon dioxide and then barulah cari dia punya volume berapa. Okey, nampak tu dia punya flow dia. Jadi nombor 1 mol HCl, nombor 2 kena buat ratio. Dan nombor 3 kena carilah volume of carbon dioxide. Okey. So tolong bacakan dekat saya apakah mol untuk HCl? Mol HCl kita guna formula N sama dengan mv over 1000. Okey, good. M tu molarity, V tu volume. So kita darabkan M dengan V tu, lepas tu bahagi dengan 1000 and kita dapat mol dia 0.02. Okey, so 0.5 darab dengan 40 bagi 1000, betul? Dapat 0.02 mol. Okey. Jadi yang ni dah dapat dah, mol dia adalah 0.02. Okey, nak tahu mol karbon dioksida, kamu kena buat ratio. Jadi apa ratio dia? 2 mol of
2 mole of HCl produce produce 0.02 mole. Belum lagi. Chemical equation dulu. Salah cikgu, kata balik. Bukan, daripada chemical equation dulu. Ratio dekat chemical equation berapa? Chemical equation. Ni. 2 dengan HCl 2 mole HCl produce 1 mole of H2 CO2. CO2 sebab dia kata gas. Nampak Ni gas. Okey. So yang kedua daripada yang kamu kira ni buat ratio yang ni pula. So berapa? Buat ratio dapat X saya jadikan mole untuk cari CO2 tu, saya jadikan dia X. Lepas tu saya dapat X tu sama dengan 0.01. Okey lah. So ni 0.02 mole HCl produce. Ada sama je lah kan. Kalau 2, 1, 0.02. Ini 0.01. Okey. Nampak tak? Buat perbandingan. Okey. So kalau ada pelajar kadang dia tak faham benda ni, cikgu saya pening macam mana nak cari kan. Okey, kalau salah satu caranya adalah kita boleh buat darab silang lah. Kita jadikan dia ni X, and then ini darab yang tu, yang ni darab yang tu naik atas. Dia akan jadi macam ni. X darab 2 sama dengan 1 darab 0.02. X sama dengan 1 darab 0.02 bahagi 2. Confirm kamu dapat 0.01 mol. Boleh juga macam tu. Okey. Ni cara nak cari yang ni lah, yang mol karbon dioksida. Okey. So last kali volume of carbon dioxide berapa? The max volume of gas release 0.01 darab dengan 24 dm3. So dapat jawapan 0.24 dm3. Okey, good. Inilah jawapan akhir dia. Okey. So volume dia dekat ni lah tadi. Ini 0.01. So volume dia adalah 0.24 dm3. Okey. Itulah jawapan akhir dia. Okey. So next yang seterusnya, compare the rate of reaction of experiment in set 1 and set 2. Compare. Macam mana cakap tu? The rate of reaction of experiments in set 1 is higher than set 2. Okay, good. Lagi? It is because set 1 use smaller reactant. Use smaller reactant. Okay, korang tepat. Bukan reactant. Apa dia yang reactant tu ada dua. Satu kalsium karbonat, satu lagi asid. Kan? So saiz siapa? Saiz siapa yang kita ubah? Tengok balik soalan. Kalau pelajar jawab reaktan, dia kurang tepat lah. Reaktan ada dua, kalsium karbonat dan juga asid kan. Saiz siapa yang kita ubah? Ni, siapa ni? Chips dengan powder. Siapa tu? Nama bahan tu apa? Kalsium karbonat. Yes, itulah je. Itu yang nak cakap tu. Jadi jawapan kamu tadi betul lah. Tapi kena cakap the size of kalsium karbonat. Bukannya size of reactant. Reactant tu kurang tepat sebab ada asid. Okey, tadi apa sambung balik? Apa dia? So the size of calcium carbonate in set 1 is smaller than set 2. Ayat tu tak payah nak ulang balik. Just kuat je, higher than set 2. Okay, so ni jawapannya lah. Yang pertama rate of reaction So the rate of reaction for set 1 higher than set 2. Tak payah nak buat ayat panjang. Higher than rate of reaction of set 2. Boleh juga kalau rajin lah. Kalau saya buat itu je. Okay.
Yang kedua adalah the size of calcium carbonate. Okay. Of set 1 is smaller than set 2. Okay. Ataupun kalau kamu tak nak jawab saiz, nak buat ni pun boleh. Total surface area total surface area of calcium carbonate in set 1 larger than set 2. Okay. Total surface area ni dia opposite dengan size. Kalau size tu kecil, maksudnya total surface area tu besar. Okay. So dapat 2 markah lah. Ini 1 markah, yang ayat nombor 2 1 markah. Okay. Okay, terima kasih. Dan seterusnya soalan nombor 7. Okay, nombor 7 siapa? Nombor 7 Afiqah, Kaisah, Alia, Farzana dan juga Nur Diana. Siapa yang akan cakap ni? Saya cikgu. Siapa tu? Nur Diana kan? Okay. So ini ada calculation lah topik ni. So yang pertama sekali adalah bagi tahu dahulu what is the meaning of heat of displacement. Okay, sebelum tu saya minta pelajar tolong hafal keempat-empat maksud. Tolong hafal maksud heat of neutralization, heat of displacement, heat of precipitation, heat of combustion. Tolong hafal maksud dia. Sebab kalau keluar soalan ini, memang soalan nombor 1 dia akan tanya definition. Confirmnya. Rate of reaction pun sama. Kalau keluar dalam SPM, saya yakin soalan yang pertama dia akan tanya definition rate of reaction. Sama lah juga dengan yang ni. Okay. So apa maksud dia? Tolong bacakan. Heat energy released when 1 mole of copper is displaced by zinc from copper sulfate solution. Okay, thank you, terima kasih. Okay, ini adalah heat of displacement. So nak tahu definition, pelajar kena tahu dahulu dia punya chemical equation. Okay, so kalau daripada sini chemical equation dia ialah zinc react dengan copper to sulfate akan dapat zinc sulfate tambah copper. So ni displacement kan. So kalau displacement, kamu kena tahu, pelajar kena tahu siapa yang displace. Yang displace, siapa yang disingkirkan. Okey, dia adalah copper ni, okey. Ni mol copper ni. So kena cari mol copper. Syah tekan. Okey, kenalah cari mol copper. Okey. So kenapa mol ni penting? Ini sebab kita nak gunakan dalam definition. Okay. So heat maksudnya adalah heat energy release. Wajib ada perkataan heat energy. Okay. Heat energy release. Okay. When 1 mole of ni yang saya katakan tadi, 1 mole siapa? 1 mole of copper is displaced from its salt solution, ataupun kamu nak jaga from copper to sulfate solution pun boleh. Okay, ada 1. Tapi mesti kena ada perkataan itu 1 mole of copper is displaced tadi tu. Okay. Bermaksud definition ni kenapa cikgu suruh hafal, sebab bila kamu nak buat calculation, kamu kena cari mole copper ni. Boleh faham bukannya mole zinc to sulfate, tapi kena cari mole copper. Okay. So yang seterusnya, okay, what is the type of reaction? Type ni ada 2 je, exothermic ke endothermic. Okay, apa jawapannya? Exothermic reaction. Okay, exothermic, good. Jawapannya adalah exothermic. So exothermic reaction.
Okay, so yang soalan seterusnya, compare the total energy of the reactants and total energy of the product. Okay, so bila the energy release kan, bila energy release bermaksud graf tu akan turun. Dia akan turun macam ni. Okay, yang ni reactant, yang ni product. Okay, so dia bersuluh compare. Yang ni energy Okay, so apa jawapan dia? Total energy of the reactant is higher than total energy of the product. Okay, good. So daripada graf yang saya tunjuk tu adalah total energy of reactant is higher than total energy of product. Okay, dapat satu markah. Okay, next, state one observation in the experiment besides the temperature change. Okay, so selain kita tengok perubahan temperature, apa lagi yang kamu boleh tengok daripada eksperimen ni? Okay, apa jawapan dia? Blue solution turn colorless. Blue solution turns colorless. Okay, jangan gunakan perkataan ini. Okay, walaupun walaupun skema jawapan kata macam ni kan, jangan. Okay, banyak isu Okay, so eloknya buat apa? Okay, blue solution turns to light blue. Dia makin cerah lah, makin cair. Sebab kadang-kadang dalam eksperimen ni kadang dia tak jadi colourless. Okay. Okay. Alright So yang nombor satu tu Ahmad Ehsan jugalah. Kadang-kadang benda pemeriksa ni dia discuss, dia bincang. Dia terima juga. Okay. Itu dia Okay, betul. And then macam mana nak tahu ni? Okay. Daripada equation tadi lah. Daripada equation mana equation saya buat daripada sini zinc campur copper to carbonate. Copper to sulfate akan dapat copper tambah zinc to sulfate. Okay, so yang ini warnanya adalah blue lah. So bila dia jadi produk, yang ni adalah colourless. Okay, sebab tu jawapan dia turns to colourless. Tapi kadang-kadang ada perbincangan mengatakan adalah elok kita buat jadi light blue lah. Okay. Tapi kejap okay. Light blue ni kalau elektrochemistry light blue lah. Tapi kalau eksperimen ini saya rasa boleh ikut colourless. Sebab dia bukan elektrolisis. Boleh ikut boleh lah. Tak ada masalah. Okay, so yang selain daripada itu apa yang kita boleh bagi tahu? Okay, yang ini ini copper ni warnanya brown. Okay, so jawapan yang lain yang kita boleh bagi tahu ialah brown solid is formed. Sebab dia kata observation observation kamu jangan bagi tahu pula copper is formed. Salah. Okay. Kita tak boleh cakap copper is formed, tak boleh. Kalau observation kena cakap warna dia apa. Warna copper tu apa? Brown. Okay, so brown. Ataupun blue solution to colourless, sebab cerita pasal warna. Okay. Okay, selain benda tu zinc tadi dihilangkan, dia dah jadi copper. So boleh juga kita jawab jawapan yang lain, zinc metal dissolve. Dia melarut pun boleh juga. Okay. Okay, so yang seterusnya soalan D. Okay, yang ni ada 3 markah calculate the heat of displacement. Maksudnya dia suruh cari delta H. Okay, delta H. Jadi ada 3 langkah lah. Yang pertama cari dahulu heat
change. Okay, yang kedua, apa merah? Yang pertama cari heat change. Okay, dan yang nombor dua cari mole of copper to sulfate. Okay, mole copper to sulfate. Okay, mole copper to sulfate sebab dalam tu ada copper, and then seterusnya cari heat of displacement. Okay, yang ini simbol dia Q, mole ni simbol dia N. Kalau heat displacement maksudnya Q over N lah. Okay, so boleh tolong bagi tahu saya calculation dia macam mana? Kalau untuk heat change, dia punya ni MC theta. Lepas tu masukkan M dia 100, darab 4.2, darab 10. 10 tu daripada 38 tolak 28. Okay, lepas tu dia jadi sama dengan 4200 joule. Joule, okey, satu markah. Seterusnya macam mana nak cari mole? Mole pula MV over 1000. So masukkan mass dia 100. Lepas tu V tu concentration dia 0.2. Lepas tu per dengan 1000. Lepas tu dapat 0.02. Okay, good. 0.02 mole. Okay. Okay, and then heat of displacement? Heat of displacement heat change over number of mole. Lepas tu masukkan dia punya heat change yang kita cari tadi 4200 bahagi dengan 0.02. Lepas tu dapat 210,000 je. Okey, salah tu. Tertinggal apa? Tertinggal apa kalau exothermic? Exothermic ada negatif. Negatif 210 kan? Okay, kilojoule per mole. Okay. T 3 markah. Okay. Tapi apa, kalau jawapannya paling tepat kena tambah satu lagi ayat dekat sini Okay. Ayat dia ialah when 0.02 mole copper is displaced saya buat ayat okay, is displaced 4,200 joule heat release. Okay, so when 1 mole of copper is displaced, okay, so dekat sini baru buat calculation dekat dalam tu, bahagikan dengan berapa tadi, 0.02 mole sama dengan okay, 210,123 joule heat release. So barulah bagi tahu delta H sama dengan negatif 120 kilojoule salah lah, negatif 210 kilojoule per mole. Okey, inilah dia jawapan yang paling tepat untuk yang akhir okey, kejap. Okey, so ni yang paling tepat lah 1, 2, 3. Okey. Tapi kalau macam susah, cikgu tak faham macam mana nak buat yang nombor 3 tu, maka buat je lah yang nombor 3 ni pun boleh juga. Okey. Alright. So yang seterusnya soalan E. Okay, compare the heat of displacement of copper of zinc method is replaced. Apa ni? Compare the heat of displacement of copper if zinc method is replaced by magnesium. Give a reason. Okay, apa reason dia? Dia akan heat of displacement tu akan jadi higher sebab magnesium is more electropositive than zinc. Okay.
Okay, good. Okay. Okay, good. So untuk soalan ini kena hafal electrochemical series lah. Mesti ada zakat fitrah supaya perjalanan hidup cukup aman. Awesome. Okay. Yang ni dia perbandingan antara tadi antara zinc dengan copper kan. Sekarang dia gantikan zinc tu dengan magnesium. Lagi jauh distance dia ni, lagi jauh distance dia ni maksudnya lagi apa? Tinggi dia punya heat of displacement. Sebab apa? Sebab lagi ke atas dia akan more elektropositif. Okay? More elektropositif. Alright. Ataupun kalau kamu tengok in term of standard electrode potential yang E bulat tu kan. Okay, standard electrode potential semakin ke atas dia semakin negatif. Dia semakin negatif Okay, so apa jawapannya? Yang jawapannya ialah yang pertama become higher lah. Kan sebab dia dah jadi semakin positif, elektropositif, become higher. So reasonnya adalah cerita pasal magnesium tadilah. So magnesium is more elektropositif. Okay. Than zinc ataupun standard electrode potential value of magnesium is more negative than standard electrode potential of zinc. So idea 1. Okay. So soalan seterusnya, soalan F. Apa jawapannya? Apa jawapannya? Dapat tak? Hello. If the experiment is repeated by using 50 cm3 or 0.2 mole per centimeter cube of copper to sulfate solution, predict the change of temperature. Okay, predict. Apa jawapan dia? Tak tahu. Okay, so jawapan dia adalah sama same. Ataupun kamu jawab value lah. Okay. Okay, nampak So dalam soalan ni kenapa jawapan dia sama? So kalau kamu tengok, dia masih lagi menggunakan copper to sulfate. Dan kita dah tahu dah kan tadi dia bergantung kepada ni the more elektropositif tu. So kalau kamu tukar metal yang lain, kamu gantikan dengan kalsium ke, dengan magnesium ke, dengan aluminium ke, baru dia punya temperature dia akan affected. So yang dalam kes ni kamu ubah dia punya volume, kamu ubah dia punya molarity, tapi masih menggunakan metal and solution yang sama. Okay, ni metal dia sama, nampak tak? Still lagi copper ada kat dalam tu. So dia takkan effect lah. Melainkan kamu menggunakan silver sulfate contohnya, barulah temperature tu akan berubah. Okay, boleh? Hopefully boleh faham lah yang tu. Okay. Okay, so soalan yang terakhir untuk kita hari ini kalau kita habis awal, kita sudah awal lah. Ni pun dah pukul 12. Okay, so soalan nombor 8 ni siapa? Ainur Farahi, Nurul Asma, Nurul Khadijah. Ada tak di sini?
Ada cikgu. Okey. Siapa yang nak jawab ni jawapan dia ni? Saya. Siapa tu? Nurul Asma. Okey, Nurul Asma. Okey. So, state the chemical formula of copper 2 nitrate solution. Apa dia? Senang sangatlah soalan ni. Formula. Cu dalam kurungan NO3 2. Okey, 2 kecil Okey, dapat 1 markah. So, identify the negative terminal in cell 1. Okey, dekat cell 1, mana cell 1? Oh, cell 1 belah kiri. Di manakah negative terminal dia? Dekat silver ke dekat copper tu? Copper. Dekat copper. Okey. Okey, so negative terminal dia ialah copper. Boleh tolong bagi tahu kenapa? Boleh nyatakan tak kenapa copper bukan silver yang jadi negative terminal? Sebab electrode, standard electrode potential series dia. Kenapa? Dia more negatif ke more positif? Silver tu lagi positif daripada copper. Okay, good. Betul So kalau kamu tengok soalan ni, okay, nak tahu terminal negatif senang je. Okay, yang terminal negatif adalah copper dan positif adalah silver. Macam mana nak tahu? Sebab standard electrode potential copper more negatif than standard electrode potential of silver. Okay. Siapa yang lagi negatif maka dia akan jadi negatif terminal. Okay, ini untuk voltage cell Okay, so calculate the voltage of cell 1. Okay, apakah pengiraan dia? Cara nak kira dia, cathode tolak anode. Nilai yang untuk cathode positif 0.8, tolak positif 0.34. Okay, good. Okay. So ni formula dia lah. Cell sama dengan cathode tolak standard electrode potential of anode. Okay. So sama dengan value dia. Okay, 0.80 tolak dengan negatif positif 0.34. Okay. Dan jawapan dia ialah positif 0.46 volt. Okay. Itu pengiraan dia. So 1 markah sahaja. And then seterusnya write the cell notation. Okay, cell notation ni saya bagi tahu Cell notation ni dia masalah anode di sebelah kiri dan cathode di sebelah kanan. So anode dia siapa? So tengok cell 2, ni adalah anode lah. Ni adalah cathode, copper. Okay, kenapa anode? Dekat zinc, sebab zinc is dia punya electrode potential value zinc more negatif ataupun lebih kecil daripada standard electrode potential of copper. Dia lagi negatif ataupun dia lebih kecil. So dia akan jadi negatif terminal. Okay. So yang negatif terminal lah yang akan jadi negatif terminal akan jadi anode dan positif terminal akan jadi cathode. Okay. Okay, alright. So write the cell notation. Okay, mula dengan anode dululah. So zinc kena tulis dia punya apa? Dia punya ni apa ni? Physical state And then buat slash 1 and then dia punya aqueous solution pula Okay, yang ni. And then buat kurungan dia adalah aqueous dan juga molarity dia berapa.
1.0 mol per dm cube. Okay. Tengah-tengah tu ada salt bridge. Ada salt bridge Okay, so sama juga. Yang ni dia punya aqueous. Okay. Okay, and then buat satu slash. Okay, apakah elektrod dia? Elektrod yang digunakan adalah copper. Okay. Dapatlah 2 markah yang itu. Dalam kurungan tu mesti kan ada ni physical state dan juga molarity. Dan di sebelah kanan mestilah cathode. Di sebelah kiri mestilah anode. Okay. Okay, jadi soalan seterusnya. Explain the difference in observation of copper to nitrate solution in cell 1 and cell 2. Okay, tolong bacakan jawapan kamu. Untuk poin pertama, in cell 1, inert value of copper atom is more negative than inert value of silver. While in cell 2, inert value of copper is less negative than inert value of zinc. Okay. Alright. Ada lagi? Point kedua, in cell 1, Cu releases electron to form Cu2+. While in cell 2, Cu2+ receive electron to form Cu. Okay. So yang pertama kita boleh explain in term of the standard electrode potential. Okay. So ni poin yang pertama So standard electrode potential, value of copper more negative. Okay, then standard electrode potential value of silver. Okay. Okay, itu yang pertama lah. Okay, ataupun jawapan yang lain ialah kamu boleh bagi tahu sebaliknya lah contohnya kamu boleh jawab apa ni, standard electrode potential value of copper less negative than standard electrode potential of zinc. Okay, terbalikkan ayat dia pun boleh juga lah kan. Jadi saya cerita pasal copper kan, copper is more negative, ataupun kamu boleh jawab standard electrode potential of silver apa is more positive lah pula. Silver ke? Silver lah. Okay, so yang seterusnya. Okay, so kita beritahu lah bila dah copper more negatif. Apa maksud more negatif? Dia akan donate elektron. Okay, so in cell 1. Okay, satu saya tertinggal. Saya suruh buat comparison kan, explain the differences. So ini adalah cell 1. Cell 1. Sekarang sambung lagi ayat. In cell 2. Okay, in cell 2, standard electrode potential value of copper less than standard electrode potential value of zinc. Okay, in cell point yang nombor 2, in cell 1 copper release electron, okay, to form Cu2+, while in cell 2 copper receive electron to form copper atom. Okay, so ini jawapan dia. Satu markah. Okay. Okay, yang ni dia bagi tahu apparatus, method apparatus, and then kamu kena lukis lah. So draw label apparatus set up in different chemical cell by using the apparatus and materials given in table 8.2. Okay. So macam ni nak lukis. Okay, ni adalah voltaic cell lah. Jadi kena ada voltmeter, and then kena ada wire, and then ada electrode. Okay, ada electrode. Dia ada salt bridge kan.
So ada 2 beaker. Macam ni. Okay. So apa perlu kamu kena buat, kena labelkanlah elektrod dia yang digunakan apa. Ini iron dan yang belah kiri adalah silver. Okay, silver. So solution dia punya cation kena sama dengan metal yang digunakan. Kalau kat sini ada silver, maka yang sini pun akan jadi silver nitrate solution. So yang sebelah kanan ialah kalau yang sini belah kiri ni guna nitrate, yang belah kanan pun guna je nitrate. Okay. So yang ni akan jadi iron 2 okay, iron 2 nitrate solution. Okay. Senang je. Yang belakang dia ni ambil sama. Okay. Kenapa kena guna nitrate? Sebab senang. Semua salt yang ada, bukan semualah. Okay, kamu boleh guna juga yang lain. Contohnya boleh guna chloride ke kan. Iron 2 chloride boleh. Iron 2 nitrate boleh. Iron 2 sulfate boleh. Okay. Dia punya belakang ni dia tak fix pada satu lah. Boleh guna chloride. Boleh guna sulfate. Okay. Jangan guna carbonate sudah. Carbonate dia insoluble salt. Okay. Ada lagi tak? Okay. So selesailah sampai situ. Itu sajalah kita punya slot hari ini. Okay. Selesai 8 soalan. Ambil kau nak dekat 2 jam kan. Okay. So sebelum kita sudahi kelas kita. Okay. Ada apa-apa tak yang nak tanya? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada Okay, so kalau tak ada, terima kasih atas komitmen anda pada pagi ini. Alright, so kita tutup dahulu kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah.